Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Tabarruk muka surat 288 situ Yang mana tajuk yang kedua ini iaitu tabarruk dengan membaca Al-Quranul Karim. Sebenarnya tajuk ini masih lagi di bawah tajuk tabarruk dengan zikir kepada Allah dan membaca Al-Quranul Karim. Dan tajuk besar, pembahagian besarnya iaitu tabarruk syariat secara syar'i. Tabarruk secara syar'i iaitu tabarruk yang berkait dengan kelebihan yang bersifat ukhrawi, bukan duniawi. Tapi kukuk mana pun seperti yang kita bincang dalam muqaddimah dulu, walaupun zahirnya disebut sebagai fadilat secara akhirat, tapi dia tetap dapat di dunia ni. Dia tetap ada. Dia tidak akan putus walaupun kita kata kita akan dapat kelebihan fadilat-fadilat ni di hari akhirat, tetapi di dunia kita akan dapat. Paling kurang lah. Paling kurang. Sebenarnya tidak kurang, cumanya paling kita kata mudahnya, di hati jadi tenang. Ketenangan hati itu kita dapat di dunia lagi. Semua zikir-zikir yang sabit daripada Nabi, selawat yang sabit daripada Nabi, bahkan kita kata Al-Quran, semua kalau kita baca ni, dia bukan sekadar dapat kelebihan hari akhirat saja, tidak, tapi dia dapat juga di dunia ni. Hati jadi tenang. Kadang-kadang dia jadi bertambah rezeki, macam-macam lah. Perkara itu diperakui oleh ulama berdasar pada pemahaman terhadap Quran. Hal itu kita bincang dah sebelum ni. Cuma perbincangan malam ni secara khusus lah. Kita baca Quran, memang boleh pahala, ganjaran begini, semua tu kita akan dapat di hari akhirat. Tapi di dunianya apa yang kita dapat? Ketenangan, kelebihan, semangat. Siapa ada kalau kita baca dalam fiqh zikir dan doa tu disebutnya, hadis Nabi sebut. Kadang-kadang kita nak supaya tubuh kita kuat, kita baca zikir ni, ada Nabi sebut. Kalau Nabi sebut, kita boleh percaya. Dia boleh menyebabkan kita jadi cergas. Itu sebenarnya dalam huraian ulama, dia berkait dengan emosi kita. Bila kata ala bi zikrillah tatmainnul qulub, ketenangan itulah yang membangkitkan kecerdasan itu dan juga kecergasan itu. Itu dia ada kaitan, sebab unsur ruh, unsur batin dan unsur jismani ni, fizikal ni, sebenarnya dia tidak terpisah hakikatnya. Dia saling berkait. Kadang-kadang seorang yang punya semangat yang kuat, mana sesuatu yang menimpa dia berupa bala, bencana, ujian tu, dia rasa kecil saja. Tapi bagi orang yang tidak ada semangat yang kuat, kadang-kadang kena potong api ni, elektrik pokok mak dah rasa. Tapi orang yang biasa kena, lepas tu dia biasa itu sebagai contoh mudah lah. Jadi kita kena ingat perkara itu. Jangan kita fikir bahawa baca Quran, baca zikir-zikir yang Nabi ajar, selawat yang Nabi ajar ni, dia hanya untuk akhirat saja. Tidak. Dia untuk kehidupan dunia kita. Mana kita bina semangat, ataupun dalam apa ni, ada dalam satu buku lah, dia sebut khusus himmatus salaf. Mana semangat salaf dulu adalah merupakan warisan untuk umat kemudian. Mana para sahabat secara khususnya, mereka bersemangat dalam bab kehidupan beragama ni. Kalau kita baca cerita tentang mereka, dia akan menjadi warisan untuk kita. Kita juga akan turut bersemangat seperti dia. Kisah-kisah teladan daripada sahabat. Baik. Itulah sebenarnya kita bincang ni. Sekarang penulis hanya akan membahas masalah tabarruk, yakni mencari berkat dengan membaca Al-Quranul Karim
dan semua cabang permasalahan yang berkaitan. Kita mencari berkat dengan Quran. Baik, kita bincang dulu. Keberkatan dan keutamaan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, seraya memerintah ke kita untuk membaca kitabnya yang mulia. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih ila akhiril ayah. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, yakni Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah lafaz-lafaz Quran itu. Tak ada seorang pun boleh ubah. Kalau orang itu nak ubah makna Quran, dia memang tu boleh berlaku, tetapi sekejap saja akan dapat dikesan oleh ulama. Jadi hakikat dia tak boleh ubah. Kalau nak ubah lafaz Quran memang tak boleh langsung. Kalau bukan tak ada percubaan ada. Tapi kalau ada percubaan buat gitu, tak ada kat ulama, orang kampung pun boleh tahu. Ini tidak Quran lagu ni. Warna baris gini. Orang kampung pun boleh tahu. Apa? Sebab Quran ni dia menjadi bacaan umat Islam. Jadi kalaulah begini keadaan Quran, maknanya dia ada nilai yang besar lah. Nilai yang besar. Makna di sini ada isyarat kepada keutamaan dan juga keberkatan. Begitu juga dalam riwayat Rasulullah bersabda, ini lebih terang lagi, ini riwayat Muslim dari hadis Umamah Al-Bahili. Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kerana ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Ini secara umum, walaupun ada secara khusus, misalnya Iqra', dia akan berhujah, dia akan bela kita di hari akhirat kalau kita sentiasa baca di suratul Baqarah. Ini secara umum, mana-mana ayat apa, hatta ayat tabbat yada pun dia akan boleh. Boleh juga tu. Kebaikan itu baca ya. Ini kelebihan dia ni. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman ketika menerangkan keutamaan membaca Al-Quran, Al-Quranul Majid, yakni Quran yang mulia. Seperti firman-Nya dalam surah Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan selalu mendirikan salat dan juga selalu menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, sama ada secara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka buat begitu dengan mengharapkan, mereka itu mengharapkan satu perniagaan yang tidak akan rugi. Makna mereka mengharapkan pahala lah maksudnya. Pahala-pahala ni digambarkan dia seolah seperti perniagaan. Kan kita berniaga, kita dapat untung, dapat hasil. Digambarkan begitu. Ni termasuk tamthil juga ni. Mana digambarkan setiap amalan soleh yang kita buat tu sebagai tijaratan lan tabur, satu perniagaan yang tidak akan rugi. Di sini ulama kata jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia jamin. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka rezeki, nampak tidak melimpah ruah, tapi tidak sampai mereka meminta-minta. Tiba-tiba anak jauh pelik, kita kata. Orang pun sanjung dia, walaupun dia bukan alim, tidaklah dia ni terlibat dalam membuat satu program besar dalam masyarakat. Orang kampung biasa, tetapi dapat kebaikan dari semua sudut. Semua ni kita boleh dengan cara kita baca Quran. Allah akan beri, insya-Allah. Kita yakin itu. Tapi kena baca sekali lah. Kena baca setiap hari. Ketenangan jiwa ni hadirat, orang panggil tatma'innul qulub, mutma'innatul qulub, tenang jiwa ni, sakinah, kau ikutlah istilah yang digunakan, hati jadi tenang. Dia bukan perkara kecil itu. Bahkan ulama mengatakan itulah rezeki yang terbesar. Hati jadi tenang. Sebab manusia ni kadang-kadang ada juga setengah istilah yang disebut sebagai istidraj. Allah beri kepada dia nikmat dunia, tapi hati dia tak tenang. Hak tu ulama kata istidraj, bukan pemberian sebenar. Itu pemberian untuk merosakkan dia. Kita nak pemberian itu rahmat, biarlah ada unsur rahmat. Dalam rezeki, anak yang ramai, pengaruh, dia menjadi rahmat, bukan menjadi punca kita sesak sedalam-dalamnya. Tidak begitu, kan?
Sebab tu di sini ana ada buat catatan setakat ni. Daripada ayat ini ada beberapa perkara ni untuk tadabbur lah. Ulama sebut dalam beberapa kenyataan yang anda baca. Pertama sekali, daripada ayat ini Allah memberi jaminan aktiviti membaca Al-Quran ibarat ibarat perniagaan yang pasti mendapat keuntungan besar di hari akhirat. Mana jaminan? Yang pentingnya ulama kata jaminan daripada Allah. Kita baca, boleh jadi perniagaan di dunia ni tidak berjaya, tapi perniagaan akhirat akan berjaya. Itu. Ini janji Allah. Yang kedua, amalan membaca Al-Quran sebagai penggalak dan penyubur kepada kecergasan untuk melakukan amal soleh yang lain. Ni memang ulama sebut dalam mana-mana kitab pun. Baca Quran ni dia, kita kata unsur ataupun satu bentuk yang mengukuhkan spiritual kita. Himmah dia panggil. Dia sebut dalam kitab tu himmah, semangat. Orang yang baca Quran semua ni dia ada semangat. Ini konteks agama. Bila kita baca Quran semua dia ada semangat. Jadi semangat tu untuk apa? Untuk dia hidup dengan tenang, tidak mudah menggelabah dan sebagainya. Dia akan terbentuk. Sehingga ada setengah ulama dalam kitab yang saya guna untuk kuliah di masjid Masjid Aman di Wakabaru tu, memang dia ada sebut dalam itu, bahawa orang yang baca Quran dengan istiqamah, kalau dia buat kesalahan pun dia mudah bertaubat. Ini pengalaman ulama, dia panggil ilmu tajribah. Dia mudah ni, jadi rasa insaf tu mudah. Sebab apa? Sebab jiwa dia tu sudah lama dah, orang panggil dibacakan ayat Al-Quran. Bila dia baca, walaupun dia tak faham pun, ini termasuk i'jazul Quran, mukjizat Al-Quran. Itu kita kena ingat kan. Baik, seterusnya, adapun hadis mengenai hal tersebut sangat banyak. Di antaranya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi bersabda, "Afala ya'du ahadukum ila al-masjid faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillah azza wa jal khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalathin," yani thalathi naqah, wa arba'un khairul lahu min arba' wa min a'dadihin minal ibil. Tidaklah seseorang dari kamu pergi pada pagi hari ke masjid, pagi hari di atas sembahyang subuh lah, lalu dia mempelajari atau membaca 2 ayat saja daripada ayat Al-Quran, maknanya sikit nasib, sekejap lah. Padahal itu lebih baik daripadanya kalau dia dapat 2 ekor unta. Lebih baik daripada dapat 2 ekor unta. Sekarang ni kita tengok ramai masjid buat ini perubahan. Setiap lepas subuh tu dia baca, kadang-kadang 5 minit dia baca Quran. Terjemah 5 minit ataupun 10 minit. Cukup dah. Orang lain menggos. Yalah, orang nak pergi kerja kan. Jadi sempat lagi tu kalau tempat kita lah. Kalau di setengah-setengah negeri kita kata di Selangor tu tak sempat. Mungkin keadaan di masyarakat dia tu. Ramai dah sekali lepas asar, misalnya ada yang buat kadang 5 minit, 10 minit dia baca. Tak apa dah, setiap hari. Sebut di masjid ni kerana tempat ni lah yang paling mulia. Tanpa menafikan baca Quran di rumah. Itu ada dalam riwayat lain secara umum. Baik, itu kita akan jumpa kemudian. Baca 2 ayat saja, mana ringkas sungguh. Sudah lebih baik daripada dikurniakan 2 ekor unta. Kalau dia baca 3 ayat lebih, 3 ayat, mana lebih baik daripada dapat 3 ekor unta. Kalau dia baca 4 ayat, lebih baik daripada 4 ekor unta. Lebih baik di mana? Dari segi nilaian Allah, bukan nilaian manusia. Dan kalau dia baca lebih banyak daripada ada, lebih banyak lagi daripada itu, maka dia akan dapat lebih banyak lagi, lebih baik lagi daripada unta yang dia dapat lebih banyak daripada 4 ekor tu. Itu maksudnya. Jadi bila dibanding dengan unta ni, orang Arab ni dia tahu lah unta ni harga berapa. Hak kecil pun kita kata berbelas ribu kalau tengok dalam internet. Hak besar lagilah. Ini nak ayatnya kelebihan. Kelebihan. Salah satu ni ana jumpa ada pandangan ulama, bukan hadis ni, pandangan ulama. Kenapa ditekankan sangat Al-Quran ni? Bahkan Imam Suyuti sebut dalam kitab Al-Itqan, dia kata hadis
riwayat-riwayat menyebutkan zikir-zikir Nabi yang sahih daripada Nabi itu sebagai tambahan saja. Quran itu lebih utama. Jadi kita baca zikir Nabi sebagai tambah. Jangan kita baca zikir Nabi sampai Quran jadi kecil. Sikit ya baca Quran. Atau penting tu Quran. Tapi zikir ni sampai 500 semalam baca. Ayat Quran baca 2-3 ayat buat semudah. Tu mana ada tak kenal lah tu kalau gitu. Jadi Quran itu lebih utama. Apa sebab? Sebab yang pertama kerana kelebihan Quran itu sendiri. Sebab dia kalam Allah secara wahyu, secara lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ni wahyu juga, tapi bukan lafaz daripada Allah, tapi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kalau kita baca Quran ni sudah pasti dia sahih, sudah pasti dia daripada Allah, sudah pasti disampaikan oleh Nabi. Orang tak boleh nak rasakkan Quran. Tapi kalau zikir, banyak mana zikir ni hak tak betul, hak bersumber. Sebab contohnya ni sampaikan anak pun baru sampai kemarin dulu. Ada orang hantar dia punya satu petikan daripada seorang ustazah lah. Anda tak sebutlah ustazah mana. Dia kata siapa dia baca ayat terakhir surah Nuh 11 kali, maka rumah dia tu tidak akan diganggu oleh orang pencuri, tak boleh masuk sebagai pagar rumah lah. Kena baca 11 kali sebelum tidur. Akhir 11 kali dia sebut 11 kali. Masalahnya tak, Nabi pun tak sebut gitu. Itu masalah tu kita pelik tu. Akhir surah Nuh. Sebab akhir surah Nuh ada sebut tentang rumah. Satu kalimah saja. Tak boleh gitu hadirat. Patut ayat sakit lutut pada. Ayat kena nyakit jantung pada. Kena angin ahmad ada belaka. Masalahnya Nabi tak sebut. Nyakit tu ada juga zaman Nabi. Sakit lutut belanda mu sahabat pergi perang tu, kadang-kadang sahabat ni bekerja lebih pada kemampuan tubuh dia. Sebab apa? Perang ni guna habis tenaga. Siapa terkecing sahabat perang ni kuat dah guna, siapa terkeluar air kecing, siapa setahun tu ada. Tu ni sebab apa dia orang Kelantan panggil habis ring guna. Habis tenaga. Jadi tak ada bahaya ni, saya balah. Tapi ustazah ni pun bagus, dia tak kata Nabi kata. Tapi dia boleh royak ayat Quran, dia boleh royak berapa kali baca, dan dia boleh royak pula kelebihan. Hak tu yang pelik tu. Padahal Quran itu bernabi pun Nabi tak sebut. Tapi dia sebut dengan jelas, hak ni dia terima daripada guru dia. Guru dia ni seorang yang salih, guru perempuan lah. Seorang yang salih, dia sebut kebaikan guru gini. Sahabat Nabi lebih besar lagi daripada guru dia. Sahabat Nabi tak berani nak kecek ayat ni kelebihan gini. Sebab apa? Sebab Nabi pun tak ayat. Baik, tak boleh ke kita guna ayat Quran? Boleh. Ini hak kita tabarruk. Misalnya kita baca ayat mana pun, ya Allah, dengan berkat ayat yang aku baca ni, kau jagalah keselamatan aku rumah. Itu tak apa. Kita tidak kata ayat ni untuk pagar rumah. Kita tak kata ayat ni untuk sakit lutut. Mujur tak ada ayat ni untuk sakit otak. Mujur tak ada ayat gitu. Lama ayat gitu. Lama sakit otak ni. Kita baca Fatihah kau, kita mudah-mudahan dengan berkat. Mana kita bertabaruk dengan baca Al-Quran kita tu termasuk amal soleh. Mintalah, wahai Allah, tolonglah pagar rumah kita, jaga. Hak tu tak apa. Hak tu di atas nama minta dengan Allah. Tabaruk tu maknanya minta dengan. Hak tu tak apa. Tapi janganlah kata ayat ni untuk sakit lutut, ayat ni untuk pagar. Sebut pula baca ulang 11 kali. Sebab Quran itu turun dia. Toleh dah tu bagi anak sudah melampau. Tak boleh gitu. Baik, cuba kita tengok lagi. Misalnya kalau baca subhanallah 100 kali, boleh 100,000 kali haji. Paruk tu. Ada dalam buku lah tu. Jual kedai Jabara bagi beli. Lam'atul Awraq nama kita tu. Bagi beli situ, baca tengok dia. Baik, seterusnya. Di antara, selain daripada hadis tadi, ada pula hadis daripada yang bersumberkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah
Dan tidaklah suatu kaum, kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, dalam larah bahasa kita, kita terjemah gini: mana-mana orang, mana-mana kelompok, mana-mana kaum yang berkumpul dalam masjid, dalam salah satu daripada masjid-masjid Allah, dan mereka membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran, bukan sekadar baca dari segi tajwid, betul tajwid, tidak, dia belajar pula harfiah, tadabbur, tafsir. Pasti, ana sebut pasti tu ma tu, wa ma tu. Sebab dia gini, kaedah dia, bila ada wa ma ada illa tu. Illa, tengok cuba tengok baris yang kedua tu ada illa, mana ada kita. Ma illa ni dia memberi erti pasti. Itu kaedah dari segi ilmu ma'ani, dari segi makna. Sebab tu kita boleh terjemah gitu. Pasti dia akan dapat ketenangan, akan turun kepada mereka. Allah akan turunkan sakinah dalam jiwa seseorang itu. Inilah. Jadi ketenangan ni bila? Di dunia. Boleh pahala besar lah gitu di hari akhirat. Di dunia boleh ke dia? Sakinah, hati jadi tenang. Ulama bincang tak? Jadi tenang ni apa maksud? Apakah tenang gitu saja, tidak menggelabah, tidak serabut pun? Hati yang tenang ni mana hati akan berfungsi seperti asal. Itu ulama kata. Hati tenang ni mana hati akan berfungsi seperti asal. Apa fungsi hati? Kalau kita baca dalam kitab Tazkiyatun Nafs, berdasar pada Quran dan hadis, hati ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk ingat kepada Allah, untuk abdi diri kepada Allah, untuk mengarahkan seluruh anggota supaya mengikut sunnah Rasulullah. Tu hati, fungsi yang sebenar. Sebab tu Nabi suruh jaga sangat. Kalau rosak tu, dia akan arah ikut sin. Dia tidak arah seperti yang Allah kehendaki. Jadi tenang tu maksudnya dia akan kembali pada fungsi asal dia. Tu maksud tenang hati. Jangan tengok tenang, oh jekah pun tak apa, kejut lah mana. Oh tu bukan tenang lagu tu. Oh tu neraka panggil lagu tu. Jekah pun tak kejut. Tenang ni lain. Tu maksud tenang. Kena ingat molek tak? Tenang ni maksudnya hati dia akan berfungsi seperti asal. Gapo dia asal? Ubudiyah pada Allah. Tu. Itu makna sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diselubungi oleh rahmat Allah. Rahmat ni apa dia rahmat? Rahmat ni maknanya sesuatu yang kita perlu untuk kehidupan kita, sesuai dengan kehidupan kita, Allah akan beri. Kalau seorang pemimpin, keperluan dia lebih besar daripada kita, Allah akan beri pada dia. Syaratnya pemimpin tu kena baca Quran sama. Jadikan Quran itu sebagai orang panggil penggerak kehidupan dia, semangat dia, insya-Allah. Orang cukupkan keperluan dia. Sebab keperluan pemimpin lebih besar daripada kita. Sebab tugas dia lebih besar. Mana keperluan kita kepada sesuatu yang kita perlu tu, itu berdasar pada keadaan kita. Allah akan beri. Itu makna rahmah. Kadang-kadang hak kita minta ni tak sesuai dengan kita, Allah tak beri, dia beri hak lain. Allah Maha tahu. Itu makna rahmat. Jadi rahmat ni lawan kepada laknat itu. Baik. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, bahkan dia akan tutup dengan sayap. Hak ni juga ulama kata, kalau dalam syarah hadis bawah tu dia ada buat tu ya. Maksud dianya akan didoakan kebaikan, dan Quran ni lebih kurang baca. Hadis ana biasa jumpa orang yang siapa dia baca selawat hak tidak bernabi siapa 1000 semalam ni. 1000 semalam ni pun ada. Ana biasa jumpa. Zikir sampai 5,000 semalam ni. Apa tu? Nak dapat kelebihan. Kelebihan apa tak tahu. Tu. Baik. Seterusnya yang terakhir, wa zakarahumullah fi man indah. Orang yang sentiasa baca Quran ni, nama dia disebut di alam malakut, di alam malaikat. Malaikat kenal dia walaupun orang dunia tak kenal dia. Dunia mungkin tak popular. Kadang-kadang dunia ni tak popular dia. Sebab apa? Orang tak nampak gapo dia baca Quran. Bukan kerja besar pun baca Quran. Ada. Kita tak usah cakap kan. Sebab Nabi kata di alam malakut, di alam atas tu, fi man indah tu pada orang yang bersama Allah tu, mana para malaikat. Malaikat kenal dia, harum nama dia, popular nama dia di alam malakut. Alam manusia muka orang tak kenal. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahawa para malaikat mendekati
dan mendengarkan bacaan Usaid bin Hudayr. Ni atas salah seorang qari lah. Qari ni maksud qari ni mana orang yang baca dan dia mahir Quran, bukan sekadar reti baca, mahir baca ada, mahir tentang Quran. Ni disebut Usaid bin Hudayr, kelebihan dia lah. Sini kalau nak tengok dia bagi rujuk ke, boleh rujuk maklumat ini dalam Sahih Bukhari, dia sebut, ada sebut tu. Tu yang boleh rujuk sendirilah. Ni sebut secara umum saja. Ni hadrat, kalau hadrat taik Usaid bin Hudayr pun dia tubik ni. Usaid bin Hudayr ni tubik dalam internet tu. Kelebihan dia ni antara hak mula-mula disebut ni. Bagaimana tu? Sebab dia kuat baca Quran. Dan dia baca pun dia teliti, bukan kata baca sekadar nak suruh banyak, tidak. Baik, Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan dia dapat itu digandakan oleh Allah 10 kali gandaan. Gandaan ni mengikut ulama dalam syarah gandaan permulaan, tapi kalau dia baca tu dalam penuh berkualiti, boleh hayati, faham maksud, bukan sekadar baca tu basah dia sampai basah pak dalam hati basah tu, dia akan dapat lebih daripada gandaan 10, boleh jadi sampai 700 kali ganda, boleh sampai ke tahap itu. Nabi kata lagi, aku tidak kata alif tu, alif lam mim tu satu huruf, tidak, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, dan mim tu satu huruf. Makna baca alif lam mim tu sudah dapat 30 kebaikan. Dan kalau Allah ganda akan lebih lagi, sebab kualiti bacaan dia tu tinggi, maknanya akan lebih daripada ganda 10 itu. Akhirnya penulis menyebutkan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang selalu membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran menjadi amalan dia, baik orang itu orang yang beriman ataupun seorang yang munafik. Tu. Cuba kita tengok. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah, rihuha tayyib wa ta'muha tayyib, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalus samrah mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun, wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyib wa ta'muha murrun, wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Nabi kata perbandingan seorang mukmin yang sentiasa membaca Al-Quran adalah laksana buah utrujjah. Bawah tu dia ada buah tu, Utrujjah ni satu buah yang ma'ruf di tanah Arab tu. Buah ni dia bau harum, rasa dia pun sedap. Utrujjah ni macam-macam lah ulama katanya. Kalau tempat kita ni dia bau sedap, kemudian rasa dia enak. Kalau kita kata dia tu, kita kata setengah orang bau busuk, tak boleh. Dak ni nak ayat, bukan nak ayat perbandingan, bukan nak ayat kalau kita kata tu ada orang bau busuk tu, tak kira tu. Nak ayatnya bau dia sedap secara umumnya, dan rasa dia pun lazat. Itu utrujjah tu. Bawah dia buat tu, boleh tengok situ dah. Macam-macam lah ulama sebut. Tapi dan ulama kata buah-buah ni kenapa dia sebut seperti utrujjah? Nak ayatnya mana-mana buah pun dia ada jenis gitu, bau sedap dan rasa dia enak. Lagu tu lah. Banding dengan orang mukmin hak baca Quran sama. Sementara perbanding dengan orang mukmin hak tak baca Quran, dia orang beriman tapi dia tak baca Quran. Ni sebuah buah kurma. Dia tak ada bau kurma ni, tapi rasa dia manis. Tak sekira kita lah tak beri orang Arab beri belah ke buah kurma ni, tak sekira kita. Kita tahu buah kurma ada wis saja tak akal. Ada orang Arab buah kurma ni tak ada lah. Buah kita, kalau tempat kita ni buah dia kira mahal harga. Buah dia lah kita kata, ataupun buah apa dia lagi.
Abu hepo kau kita tahu, walaupun tak tanya sini, tapi siapa tempat kita ni? Nah. Tu. Hak ni buah tamak. Tak mau dia. Tapi rasa dia manis. Dan paling terkenal lah. Seluruh dunia pergi buah tamak sekarang. Dan kalau di tanah Arab tu banyak daripada tamak ni dibuat makanan daripada tamak. Asal daripada tamak. Baik. Tu bandingnya orang beriman. Ni bandingnya orang munafik yang baca Quran. Lagu mana? Tak apa kita baca dulu. Bandingan orang munafik yang baca Quran seperti raihanah. Bau dia harum, tapi rasa dia pahit. Ni buah raihanah. Bau sedap, tapi rasa dia pahit. Sebab apa buat munafik baca Quran? Sedap baca Quran. Bunyi sedap, tapi pahit. Pahit ni maknanya tak pakar. Jadi munafik di sini, munafik yang bagaimana? Anda tengok dalam syarah tu, setengah ulama kata hak ni boleh jadi dua. Boleh jadi munafik ni munafik akidah, mana khianati amanah. Bila isu-isu kecil pun jadi balah besar dan dia mengapi-ngapi ke orang. Ini perangai orang munafik. Orang Islam boleh berlaku. Boleh jadi kot. Mana orang Islam yang tidak berkualiti, kalau dia baca Quran pun tak ke mana. Sebab apa? Sebab dia tak ubah perangai dia. Sebab Quran ni dia jadi obat kepada kita kalau kita ada usaha nak baiki diri. Tapi kalau seorang baca Quran tapi tak ada usaha nak baiki diri, tak ada usaha nak buat perubahan ke arah kebaikan, Quran itu tidak berfungsi sebagai syifa' wa rahmah pada dia. Setengah ulama kata begitu. Baik. Jadi orang munafik yang baca Quran ni supaya laksana raihanah. Aroma dia harum tapi rasa dia pahit. Dan munafik yang tak baca Quran seperti buah hanzalah yang tidak mempunyai aroma, rasa dia pahit. Buah hanzal memang pahit lah. Tempat kita ni kerja kalau jenis pahit gitu. Batal wali kita kata tak. Tu tidak puji haka jenis ni. Jadi hak ni kalau kita terima pandangan ulama yang mengatakan munafik akidah, maknanya tetap ada kebaikan. Jadi hadirat kena ingat kalau kita baca tentang kitab tentang munafik, dia ada kitab khusus tentang munafik. Pokok dia ni ada kesan. Dia duduk asalnya nak berlakon, hidup belakang Nabi, duduk semaya, duduk sah pertama, duduk dengan Nabi kuliah. Zahirnya nampak gitu. Tapi ada kesan. Sebab ada yang masuk Islam pun. Kesan daripada dengar kuliah Nabi, kesan dengar khutbah Jumaat, kesan daripada dengar Nabi baca Quran. Mungkin dia faham Quran, mungkin dia orang Arab. Walaupun niat dia tidak molek asal, tapi dia ada kesan. Sebab tu ramai juga yang masuk Islam. Bahkan anak Abdullah bin Ubay bin Salul tu masuk Islam. Anak dia. Dan Nabi tak benar bila Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Nabi tak benar sahabat kutuk. Sebab apa? Pelera hati anak dia. Sebab anak dia tu seorang yang baik, Islam yang baik, berjual fi sabilillah. Anak ketua munafik tu masuk Islam. Baik. Seterusnya, jadi maknanya hadirat Quran ni, kalau kita orang Islam tak baca Quran, itu Muslim yang tidak berkualiti lah. Gitu kita boleh kata dalam bahasa yang kira-kira kita boleh berfikir. Makna kalau dia kecek apa tidak tu kecek teruk lah. Tidak tu kecek teruk. Bahasa dia guna pun bukan bahasa kesak, bahasa kasar. Tidak. InsyaAllah tidak begitu. Kalau baca Quran sungguh. Inilah garis besar keutamaan dan keberkatan membaca Al-Quranul Karim yang bersifat agama, bersifat akhirat, bersifat agamawi. Tapi kena ingatlah, walaupun dia bersikap untuk agama, tetapi dia untuk kehidupan dunia kita juga. Hati jadi tenang. Tenang dalam konteks tadi. Hal tu bagi ana syarah yang terbaik. Tenang ni maknanya hati kita berfungsi seperti asal. Adapun di antara keberkatan dan kemaslahatan duniawi dari membaca Al-Quran adalah penyembuhan melalui ruqyah dengan membacakan sebahagian surah dan ayatnya. Ini kena tulis ni. Bab kita bicara bab tabarruk. Pembicaraan mengenai halnya akan diperincikan pada perbahasan 3 insya-Allah dalam bab 3 akan datang. Cumanya kena ingat, hak ni bab tabarruk. Kita baca ayat Quran, orang panggil ruqyah syariah, baca ayat Quran sebagai surah, tak kira surah apa pun. Kita minta dengan Allah. Ini maksud dia. Bukan kita kata ayat tu untuk sakit gani, ayat tu untuk sakit wah pinggang, ayat tu untuk sakit betih, sakit lutut, sakit paha, sakit orak. Tak, kita tak kata gitu. Cuma baca tu dengan ayat tu
Berkat itu kita embuh, kata apa tafallut dah. Kita embuh di lutut kita, ya Allah dengan berkat ayat. Kita tak kata ayat tu baca 100 kali kita tak kata gitu. Kita tak boleh kata gitu. Cuma kita ambil berkat daripada ayat. Hal tu tak apa. Dalam hadis ada orang panggil berkat amalan soleh. Kita bertawassul dengan amalan soleh kita. Enggak, Quran ni tak ada lah amalan soleh terbesar. Sebab itulah hadirat tradisi ulama kita kepada sahabat, bila dia baca Quran dia akan berdoa di akhir tu. Dia bukan baca saja. Ya Allah, dengan berkat Quran ni gini, berilah kesembuhan pun. Dia sentiasa dia baca doa ke dia tu. Sebab apa? Tu Quran. Tu cara yang diajar oleh Nabi. Jadi janganlah kita buat salah kata baca ayat tertentu kita tengok nampak ada ni sebut bait abiyat apa buyut, kita tahu kita pun kata ni buat pagar rumah, kita tahu bertalih kita ada. Talih gitu ya. Lepas tu sebut pula ni saya ambil daripada guru saya. Lepas tu orang lain mari ayat lagu lain pula, ni guru saya pula. Jadi guru ni tak serupa tak? Jadi tak kena. Jadi agama ni dia boleh terhenti setakat orang. Dia mesti sampai ke Nabi agama kita. Agama kita ni adalah orang panggil amalan agama, ibadat tu ibadat tu. Perbuatan tu perbuatan ibadat tu. Dia mesti sampai ke Nabi. Dah kita duk belajar dengan guru ni. Guru tu ayat, guru tu sebagai orang tengah saja. Mubaligh saja tu. Baik, cuba kita baca lagi. Jadi keutamaan dan keberkatan duniawi dan ukhrawi yang telah disebutkan serta kebaikan besar dari pahala yang berlimpah bagi pembaca Al-Quran yang telah Allah sediakan itu, dia menyentuh semua ayat Quran. Ni perhati malam, ni poin penting. Kena ingat hadirat. Bermula daripada suratul Fatihah sampai suratul Nas itu, qul a'udzu birabbin nas tu, semua ayat tu hadirat ada, kita boleh bertabaruk semuanya. Bukan kata ayat-ayat ni saja. Cuba bayangkan kalau kita sebut secara spesifik, okey ayat ni untuk ni, setengah orang dah baca tu lah. Sebab tu ulama kata, kita berbincang dah, mana-mana ayat yang Allah sebut, misalnya ayat ni, misalnya baca surah dia kita tahu surah Waqiah ke nak terhindar daripada apa kedana misalnya nak baca surah ni tak akan kena sihir, dia baca tu tak baca dak lain. Siapa ada hok mari jumpa anak tu, dia tak boleh baca Quran langsung, tapi anak ngajar juga dia, tapi dia mari jumpa dia ayat mana ni, cerita masa anak buka kelas Quran dewasa dulu, masa kita duduk ngaji sebelum kahwin, lama dah ceritanya, puluhan tahun. Dia kata, ustaz boleh ke ustaz saya nak ngaji Yasin? Dia sebut nak ngaji Yasin. Saya kata, khatam dah ke Quran? Ada, saya tak boleh baca semua, saya nak ngaji Yasin. Saya kata tak boleh, saya tak pandai tu. Dia pakul, ni kata kelas Quran. Saya ingat kelas Quran bukan kelas Yasin. Nampak merah muka dia. Saya kata saya gua tu, dia ni orang pekerja ISM. Saya kata gini, saya pusuh dia naik dalam kelas, masuk dalam kelas jawab, saya pun ceritalah dia gini. Kita kena beri penjelasan. Kalau tidak, dia rasa berpada dengan Yasin. Yasin tu memang Quran. Saya kata boleh nak ngaji, tapi kita tidak bermula dengan Yasin. Boleh? Lepas tu dia minta juga, lepas baca lain, nak suruh baca juga Yasin ujung. Jadi orang-orang silap faham gini, kalau kita, dia akan baca Yasin saja, dan pada waktu tertentu saja. Sedekah. Kalau kita tengok misalnya Imam Suyuti ada sebut dalam kitab Itqan, anda tak ingat bab gapo, tapi anda baca kitab tu, cerita lama dulu anda ngajar Itqan tu. Bukan Imam Suyuti sajalah, cara Nabi baca Quran lah kawan. Dia bersambung. Memang Nabi sebut ayat ni, kelebihan surah ni, kelebihan Nabi sebut secara umum. Tetapi bila Nabi baca Quran, Nabi baca bersambung. Sampai surah An-Nas sama pula. Fatihah, begitulah Nabi. Tak ada kata Nabi baca ni secara terpisah-pisah begitu. Sebab itulah sahabat Nabi tak benar. Sahabat Nabi tak benar kita baca Quran bila sampai ayat-ayat tertentu kita ulang berkali-kali. Sedangkan kita baca, maksudnya baca Quran bukan nak ayat tu saja. Misalnya kita baca Quran, baca biasa, tilawah biasa, orang panggil rutin kita, nak cukup satu hizib tu. Siapa bab ayat-ayat tertentu kita ulang, sedangkan kita nak baca pula ayat, tak boleh. Bukan lagu tu cara Nabi baca. Siapa begitu disebut? Nabi bila baca Quran straight, kecuali
Walaupun perkara itu bukan semua kata tak boleh. Setengah-setengah ulama atas dasar kebiasaan Nabi baca. Walaupun ada juga setengah riwayat kalau bab-bab berkait dengan neraka, kadang-kadang Nabi ulang, Nabi nak hayati. Itu boleh. Nak ayatnya, anak nak sebut di sini tekannya siapa ulama memberikan perhatian yang begitu serius kaifiat Nabi baca Quran. Jadi kalau kita tengok surah-surah tertentu ada Nabi sebut kelebihan gini-gini pada malam Jumaat dan sebagainya, boleh kita baca, tidak salah. Tetapi janganlah jadi tertinggal surah lain. Kalau orang kapur dia boleh jadi baca tu saja. Seolah-olah malam tu tak ada surah lain untuk malam tu. Tak kena cara. Sebab apa? Sebab amalan di zaman sahabat tidak begitu. Lepas tu bila Nabi sebut malam sekian-sekian, tu boleh baca. Tapi jangan tak baca surah lain. Itu maksudnya. Sebabnya kita orang ngaji tak apa kalau orang kapur, kalau kita silap royak ada. Dia ngomong tu ya. Dia ngomong tu. Siapa ada orang mari masjid dah, dia dengar tu imam dia baca sajadah, ayat surah sajadah kata aja dia tubik mula daripada masjid. Kalau setahu tu kena betul sakit tu buat apa? Perbuatan dia terbercanggah pula. Kita mari masjid ni bila tu imam semaya, kita tak boleh dah paling buruk gitu. Tak boleh nak klik atas kali kecuali sakit perut. Tak boleh orang pergi semaya masjid lain. Tak boleh orang semaya dah tak boleh. Setengah ulama kata berdosa tu. Dan tentu itu berlaku khilaf sunnah. Dia pergi dengar tu imam malam ni baca surah sajadah ke tidak? Pagi Jumaat tu. Mana kalau baca surah lain dia pergi tubik pergi cari masjid lain. Sedangkan orang semaya dah tu. Dan hadis bila kita masuk masjid orang semaya kita tak boleh tubik gitu. Kalau kita tak semaya lagi. Itu termasuk khilaf sunnah. Su'ul adab, buruk akhlak tu. Tapi apa siapa jadi gitu mau? Sebab dia menganggap, dia tak kata. Mungkin dia tak kata wajib tapi dia menganggap wajib. Kalau tidak tahu siapa tubik semula tu. Tu hadirat Lepas tu dia ni anak-anak betul ni. Sujud sajadah ni bukan dalam surah sajadah. Mana-mana surah pun ada sajadah ni sujud tilawah tu sebenarnya. Kan dalam Quran dia ada tanda tu sajadatan, yakni usjud sajadatan. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia kena takwil. Usjud sajadatan. Bila kamu sampai sini usjud sajadatan. Sebab tu sajadatan tu orang baca sajadatan, orang tak baca sajadatun. Sebab bila sampai situ dia tulis sajadatan. Dia panggil masdar marrah. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia panggil masdar marrah. Usjudu, sujudlah kamu. Kalau kamu baca sampai sujudlah sajadatan, sekali sujud. Tu maksud sajadah tu. Enggak hak tu adalah kau dari surah mana pun. Bukan sajadah saja nama surah. Hak sajadah tertulis tu hak tu. Tu kena faham lah tu lah. Hak orang panggil sujud tilawah tu, sekali sujud dia panggil sajadatan. Kena faham molek tu Baik, yang terakhir anda sebut yang terakhir. Jadi untuk tabarruk bila kita baca Quran, patut kita nak tabarruk. Mana kita nak ambil keberkatan daripada kita baca, kita boleh berdoa. Tu mana tabarruk. Ya Allah berilah kebaikan kepada masyarakat kita gini kita ayat. Dengan berkat aku baca kita minta doa pada tu mana-mana surah pun boleh. Mana-mana ayat pun boleh. Tidak tertentu pada ayat tertentu dan tidak khusus pada surah tertentu. Baik, yang terakhir mengenai pengkhususan keutamaan bagi sebahagian surah dan ayat Al-Quran telah disebutkan oleh sunnah. Tapi kalau Nabi sebut ayat ni Nabi sebut khusus tu tu tak apa. Sebagaimana hal itu telah masyhur. Misalnya ayat ni untuk gini ada Nabi sebut khusus. Kalau Nabi sebut boleh. Kalau Nabi sebut tak apa. Di antaranya misalnya surah Al-Fatihah lah yang menjadi syarat sah salat. Ni tak boleh. Kelebihan Fatihah tu kena baca tu tak boleh. Hak surah lain tak wajib baca. Fatihah tak boleh. Sebab dia rukun kali. Ni tak boleh kita nak tukar Fatihah kita kata yang Fatihah pun. Kita lepas ni kita selesai baca Fatihah. Kita nak baca surah tu. Ayat kursi pula. Tak selesai baca Fatihah. Mungkin ayat Quran juga. Tak boleh. Sebab Nabi sebut khusus. Nak ayat kelebihan Fatihah. Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran mengenai kedua surah ini Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ni Nabi sebut. Nabi kata ke dia? Ni ana pun habis sinilah. Nabi kata iqra'u az-zahrawain Al-Baqarah wa surat Ali Imran fa innahuma ta'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima. Bacalah dua surah yang bersinar.
Zahrawan ni makna yang berkelip-kelip cahaya dia tu. Seperti yang kita tengok air bila kena matahari dia nampak berkelip. Tu. Dua surah yang berkelip-kelip sinarnya. Iaitu surah Baqarah dan surah Al-Imran. Baca ni lah. Baca ni. Kerana keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua gumpalan awan, atau seperti dua hal yang menaungi. Tu. Atau seperti dua kawanan burung yang berbaris. Keduanya memberikan pembelaan bagi para pembaca. Maknanya awan ni dia akan tutup kita pada hari kiamat, tak kena panah ketika di pada mahsyar. Seolah-olah begitu. Dan surah ni juga dia akan bela kita supaya kita ni dapat masuk surga. Dia menjadi zaim, peguam kita. Tu dalam riwayat lain. Ni tak apa sebab Nabi sebut terang. Gitu. Baik, tak apalah, seterusnya tu kita sambung minggu hadapan ni. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasai ada